اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Faqidut tahuraini, orang yang lupa dua alat penyuci. Itulah mana air untuk berwudu dan juga tanah untuk bertayamum. Jadi tatimmatun ayhadi, tatimah ini ialah satu kesempurnaan di atas tajuk wudu dan juga tayamum ini. Itulah tatimah ala faqidit tahuraini. Itulah di atas orang yang lupa dua alat penyuci, wahuma al-ma'u wat-turabu. Wahuma at-tahurani, dua alat yang menyucikan itu ialah air dan juga tanah, mana debu tanah. Bandingan dianya ialah akan makna misalnya ka mahbusin bi mahallin laisa fihi wahidun minhuma. Seperti orang yang ditahan, makna yang tertahan di satu tempat yang mana tidak ada pada mahal itu, tempat itu wahidun minhuma, salah daripada kedua sana, yakni tanah dan juga mana air dan juga tanah. Jadi faqidut tahuraini ini an yusalliya al-fardha li hurmatil waqt, bahawa dia kena semaya akan fardu. Limada? Kerana apa? Li hurmatil waqti, kerana hormat waktu, yakni waktu semaya, daripada dihampunkan daripada mana semaya yang fardu yang telah ditaukidkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun walau macam mana pun, oleh kerana semaya itu tak sempurna syarat dia, wajib. Wa yu'idu idza wajada ahadahuma, wajib mana dia kena i'adah, mana ulangi semaya dia apabila dia mendapat akan salah saja daripada keduanya. Daripada keduanya mana al-ma' ataupun turab. Jadi kalau kita fikir sekaligus dah mungkin wajib kena i'adah, baik tak semaya di mula lagi lah dah. Mana kalau kita tak semaya di mula sebagai tanda hormat waktu, mana kalau mati tak dia berjumpa dengan salah, mana jawab dia mati dalam keadaan kita tak semaya. Mana kalau kita dah semaya aja dengan secara hormat waktu begini, kalau mati tak dia berjumpa dua ni air dan tanah, maka tidak dikatakan sebagai tak semaya, walaupun semaya itu luput syarat sekalipun. Karena itu dia berlaku di atas fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah oleh kamu mengikut qadar kemampuan kamu. Wa inna ma yu'idu bitayammumi fi mahali yasqutu bil fardu. Hok tayamum sani air itu tak ada apalah hok dengan tayamum, kalau semaya itu makna tayamum yu'idu bitayammumi, dia tak jumpa air, dia jumpa tanah, debu tanah saja. Debu tanah bolehlah bertayamum, tapi tayamum mana? Fi mahali yasqutu bihil fardu, pada tempat yang jadi gugurlah dengannya dengan tayamum itu oleh fardu. Maksudnya semaya dengan tayamum itu gugur fardu, maknanya tak wajib i'adah dah. Tu. Idla faidata, kerana tak ada beda fil i'adati bihi, pada mengulangi semaya fardu itu dah. Dengannya dengan tayamum fi mahallin la yasqutu bihi al fardu, pada tempat yang mana tak gugur dengan tayamum itu oleh fardu. Ini maknanya mana tempat, misalnya tempat yang oleh ada air, mana di kampung misalnya, maka kalau kita semaya dengan tayamum itu tak gugur. Semaya itu maksudnya fardiyah, dia itu makna wajib kena i'adah. Makna dengan kata lain maksudnya kita kena i'adah ni ialah kita semaya dengan tayamum yang tak kena i'adah dah semaya dengan tayamum tu. Itu dipanggil yasqutu, mana gugur, mana fardu tu bitayammum.
Jadi kalau kita semaya dengan tayamum ni ada gugur fardu, ada tak gugur. Tak gugur tu supaya tak dia supaya semaya Muhammad waktu saat juga kan. Jadi kalau kita tak semaya kalau mati, tak maknanya dosa gitu. Wa kharaja bil fardi an-naflu, keluarlah dengan kata fardu itu ialah oleh an-naflu makna semaya sunat, fala yaf'alu yani al-i'adah. Tidak perlu dia mengajarkan akan i'adah. Jadi makna dia tak fala yaf'alu maksudnya tidak perlu semaya sunat tak payah. Tak ada air, tak ada debu tanah. Jadi apa tak ada sabar, tak ada. Jadi tak perlulah dia tu mengerjakannya. Wa yaqdi wujuban mutayammimun, wajib qada menqada oleh mutayammimun orang bertayamum wujuban. Karena hal keadaan orang panggil qadaan wajiban yang wajib. Mutayammim mana? Walau fi safarin li bardin, sekalipun boyuh dia, sekalipun pada safar yang dia bertayamum itu kerana sejuk, tak boleh nak pakai air kerana sejuk. Jadi wajib kena qada. Wajib kena qada di mana linudrati faqdima yusakhinu bihi al-ma'a. Kerana nadir terlalu sangat jarang luput bare yang boleh memanaskan dengannya dengan bare itu al-ma'a air. Jadi kalau di musim sejuk, air itu terlalu sejuk, lepas tu tak ada alat untuk memanaskan dia itu nadir, nadrah. Maknanya walaupun sampai dulu sekalipun ada alat untuk pakai orang yang berada dalam musim panas biasanya sentiasa bersedia dengan bisa kita kayu dan alat yang menyalakan api. Jadi maknanya tak ada maknanya tak ada alat untuk memanah air itu adalah nadir. Au yudathiru bihi aqdhah, ataupun alat ma yudathiru bihi. Tak adanya orang panggil kalau faqdi ma yudathiru bihi. Luput itu linudrati faqdi ma yudathiru bihi. Kerana nadirnya luput bare yang boleh berselimutlah oleh seorang itu bihi dengannya dengan ma aqdahu akhir maknanya dia punya aqdah mana anggotanya. Jadi maksudnya ialah kalau tak ada alam untuk menyelimutkan dia itu, tapi waktu nadir, maka nadir ini dia tak kira. Wa mutayammimun, ini wajib kena qada. Wa mutayammimun li faqdi ma'in bi mahallin yanduru fihi faqduh. Wajib juga kena qada orang yang bertayamum kerana tak ada air. Tak ada air itu mana? Bi mahallin, di tempat yang yanduru fihi faqduh. Di tempat yang sangat jarang. Nadir ini maknanya benda yang sangat jarang. Pada mahal itu faqduhu oleh tak adanya al-ma. Maka itu pun wajib juga kena qada. Qala walau musafiran linudrati faqdih. Sekalipun walau kana sekalipun adalah al-mutayammimun itu. Ni wajib. Walau kana musafiron, sekalipun mutayammim itu ialah musafir. Tapi tempat tu adalah tempat yang tidak ghalib, tak ada air. Ghalibnya ada air. Linudrati faqdih, kerana ilah dia, kerana jarang sangat ketiadaan air di tempat tu. Tempat yang musafir. Bi khilafihi bi mahallin la yanduru fihi dzalika. Bersalahnya al-mazkur sani. Masalah sani yakni hukma yanduru. Orang panggil fardu ialah bimahallin la yanduru fihi, tempat yang tidak nadir padanya. Pada tempat tu dalika mana faqdul ma, tempat yang tidak nadir. Tempat yang tidak nadir itu makna jarang, makna tidak jarang, makna ghalib ada air. Walau muqiman, jadi tempat yang tidak jarang, ada maknanya ghalib tak ada air. Dia nak beli la yanduru fi dzalika faqdul ma, tidak jarang ketiadaan air, tidak jarang ketiadaan air apa dia? Ghalib. Ghalib tak ada air. Ghalib tak ada air walau muqiman, sekalipun kerana al-mutayammim itu adalah orang bermukim sekalipun. Ghalib tempat tu ialah ghalib tak ada air. Jadi tempat yang tidak yang kebiasaannya tak ada air, hak tu gugur fardu.
kita semaya dengan tayamum di tempat yang goleknya tak ada air, walaupun muqiman sekalipun itu gugur fardu. Kita semaya dengan tayamum itu mana gugur fardu. Jadi hok gugur fardu itulah yang kita nak iadah tu, kena iadah. Adapun hok tak gugur fardu tak ada faedah lah kita iadah. Sebab apa? Sebab kena buat dulu bila ada air tu. Wa mutayammimun li udhrin, dia bermula mutayammim kerana uzur ke dia kerana uzur tu makna tak boleh pakai air. Yang dia tak boleh pakai itu makna uzur tak boleh nak pakai air ada. Kalimat itu kafaqdimain super dengan orang tak ada air juga wajurhin fi safarin maksiatin, dan orang mana luka pada safar maksiat kaabikin jadi mutayammum mana wajurhin atau kepada faqdil ma, dan seperti orang tak ada air. Jadi wajurhin fi safarin maksiatin, dan mana jurh makna luka luka tu pada safar maksiat. Safar maksiat tu maknanya safar itu adalah maksiat. Bukan maksiat pada safar tu. Mana misal safar yang maksiat bikin seperti hamba yang lari daripada tu dia. Tu safar dia tu dipanggil safar maksiat. Jadi wajurhim fi ning dia hukum kepada ana mutayammim wa mutayammim li faqdima bi mahallin yanduru fihi faqdu. Makna orang yang bertayamum yang bertayamum li udhrin itu seperti dengan faqdil ma. Kemudian orang yang bertayamum kerana luka pada safar yang maksiat seperti abikin. Jadi hak ni pun tidak perlu ulangi. Tidak perlu ulangi pada li'anna adamal qada'i rukhsatun, kerana tak perlu qada saat itu ialah rukhsah. Jadi fala tunatu bi safaril maksiati, maka rukhsah itu tidak digantungkan, tidak ditaklifkan dia itu dengan maksiat. Qala muallif rahimahullah taala itu selesailah masalah faqidut tahuraini. Kemudian kata mu'allif kita rahimahullah ta'ala faslun fi izalatin najasah. Faslun ay hadza faslun, ini adalah suatu fasal pada menyatakan menghilangkan akan najis. Qala faslun wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilain, dan bermula tiap-tiap yang cecair. Tiap-tiap cecair yang keluar daripada dua jalan itu maklum, ubul wa dubur. Najisun ialah najis apa saja cecair. Jadi keluar dengan kata cecair ialah benda yang keras, jamid. Jadi yang keluar tiap-tiap cecair yang keluar daripada dua jalan, sama ada depan atau belakang, najisun ialah najis. Illal maniyah, malaikat saja cecair yang keluar daripada dianya tidak najis. Mana al-maniyah, malaikat mani. Jadi mani itu tidak najis. Mazhab kita. Wahya al-mani itu. Al-mani itu lughatan pada bahasanya ma yustakzaru. Maknanya kuluma tiap-tiap kuluma'in kharaja minasan itu najis. Wahya najis. Jadi kembali kepada najasah. Mana dia kembali domain itu mana ditakniskan akan dia, maka dia kembali kepada najasah. Jadi lughatan pada bahasanya najis pada bahasa, pada bahasa bukan istilahi. Ialah kullu ma yustaqdar. Tiap-tiap barang, tiap-tiap perkara yang dibilang keji, nama dia najis. Itu pada bahasa. Wa syar'an, dan pada syar'nya najis ni ialah mustaqdarun yamna'u min sihhati shalah. Benda yang dibilang jejek, benda yang dibilang kita kata kembar, jejek, cuma yang menegahkan daripada sah semaya.
Jadi al-mustaqdarah ni ada yang menegah ke semaya daripada sunat, ada yang tak menegah. Supaya kita kata hingung dan segala dahak apa itu itu benda tu tidak menegah ke daripada semaya, tapi dia benda dia panggil mustaqdar juga Jadi dia tidak najis. Yang najis itu ialah mustaqdar yang menegahkan itu yang menahu min sihati solat itu dia panggil taksis. Jadi bila kita senaraikan mustaqdarun, mana dia masuklah segala fudlah pada makna tohok kita, ailio kita masuklah tapi bila dia sebut yang menahu min sihati solat, maka jadi terkhususlah tiap-tiap yang menegahkan daripada sosmaya. Jadi maknanya yang tak menegahkan sosmaya walaupun dia mustaqdar, itu tidak dikatakan sebagai najis. Haitsu la murakhisa, sekira-kira tidak ada murakhis, makna kata yamna'u min sihhati shalah saat itu mustaqdarun yamna'u min sihhati shalah itu sekira-kira tidak ada murakhis, maknanya kalau ada murakhis sah semaya. Sekira-kira tidak ada perkara yang meruksahkan, maknanya najis ini seandainya ada benda yang meruksahkan, yang diberi kemurahan dia ada yang memurahkan dia daripada kalau panggil tidak sah semaya, makna jadi sah semaya. Jadi kata yang na'um tu itu min haitsu itu ialah taswir kepada yang na'um dipanggil. Menegah daripada sah semaya itu kira-kira kalau tidak ada murakhis. Kalau ada murakhis, najis ini dia tidak menegahkan sah semaya juga. Wa kullu ma'i'in kharaja min ahadis sabilaini. Tiap-tiap kullu ma'i', itu makna lafaz umum. Kullun, makna semua ma'i' cair yang keluar daripada salah daripada dua jalan, ayil qubuli wal duburi, kubul penduduk depan, dubur penduduk belakang. Itu bahasa sopan. Sawa'un akana mu'tadan, sama saja takmim dia, sama saja kullu ma'i' sana. Itu yang berada, yang biasa tubik, kalbul seperti air kecil atau biasa tubik, wal ghaiti mana najis tadi itu, amnadiron ataupun yang keluar itu benda nadir. Benda nadir itu benda yang jarang-jarang, mana misalnya kalwadi wal mazi, itu jaga-jaga, bukan semua tu jaga-jaga sekali. Wadi, air mazi. Air wadi mana air wadi ni air yang keluar mana dia agak saking mana pekat, yang dia keluar dengan sebab kita tu akid bagi berat umpama ataupun daripada kecilnya, itu makna wadi. Air mazi ni air galon, air syahwat permulaan, awalun nashwah, permulaan nak jadi syahwat tu kalau tu tubik belai-belai tu, itu air mazi. Air mazi itu ialah pemuncak syahwatnya sampai kepada pemuncak. Sebab itulah sifat dia tadafuq, memancar-mancar. Itu pemuncak syahwat. Kalau belum sampai kepada pemuncak, itu dia tubik air mazi. Jadi tiap-tiap yang keluar, yang cecair keluar daripada dua jalan saat itu, sama ada yang beradab atau tidak beradab kok, itu najisun, ialah najis. Sawa'un kana dzalika min hayawanin ma'kulin, tak ada kira, tak min lagi. Sama saja adalah demikian itu. Kullu ma'i'in sana min hayawanin ma'kulin, daripada binatang yang dimakan dia seperti lembu, kerbau, ayam itu amla ataupun tidak dimakan kucing umpama dan lainnya. Itu tak kira. Apa saja yang keluar daripada dua jalan ini adalah najis, mereka mani sana. Limadha, kerana apa? Apa kata najis? Lil ahadits dallati ala dzalika. Kerana ada diwujudi ahadits dallati, kerana ada beberapa hadis yang menunjuk di atas demikian itu. Menunjuk di atas demikian kata najis. Faqad rawa al-Bukhari annahu sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya telah meriwayatkan Imam Bukhari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma ji'a lahu bihajarain, tatkala dibawa datangkan baginya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dua hajar, dua butir batu, wa rawthatin, dan tahi kering, tahi kambing kalau misalnya liyastanjia biha, supaya nabinya beristinja dengannya dengan
al-mazkurah min hajaraini wa rausatin, atau kita kata salah ikut. Akhadhal hajarain, Nabi ambil 2 butir batu, wa raddar rausata, Nabi tolong reject, maknanya rausah maknanya tahi kering. Wa qala hadza riksun, kata Nabi. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza ni rausah ni riksun wa riksun ka bi an-najisu, mana najis. Riksun. Wa qali sallallahu alaihi wasallam fi haditsil quburaini. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis 2 kubur. Mana hadis 2 kubur? Amma ahaduhuma fa kana la yastabri'u min al-baul. Jadi 2 kubur tu, 2 ahli 2 kubur ni kena azab. Jadi ada pun salah satu daripada kedua sahibul kubur itu, salah satu daripada 2 kubur tu, kubur tu salah satunya bapa dia tu kena azab. Fa kana la yastabri'u min al-baul, maka adalah dia tu tidak istibra daripada kencing. Tidak istibra semata-mata, tidak istibra tak ada apa. Jadi istibra, kalau tidak istibra lazimnya baliknya dia, kalau kita misalnya kita orang laki-laki ni bila kita kencing bila kita kencing dia tak tahu habis air kencing, dia akan terlekat pada batin. Maka istibra tu berusaha sungguh-sungguh untuk menuntut lepas air di batin supaya ditubik. Baru kita istinja, baru kita ambil air semaya. Karena kalau kita tidak istibra, misalnya lepas ada tidak kencing, tidak istibra, pakai istinja selalu. Lepas tu kita duduk di mari-mari, lepas pada tu dah ambil air semaya, lepas pada tu di mari ataupun duduk semaya, duduk bergerak tu terkucil, dipanggil tu air kencing. Maka jadi batal air semaya dia dah melumurkan dengan najis. Maka tak sah semaya. Hakikatnya tak semaya lah. Bukan semata-mata tidak istibra. Tidak istibra itu maknanya pada ghalibnya menyebabkan sakit. Maka salah satu daripadanya kerana tidak istibra. Rawahu Muslimun, meriwayatkan akan dia, atau nak ayat kata yang keluar daripada hadis sabil lain itu maksudnya najis. Dalilnya ialah hadis ni antaranya. Rawahu Muslimun, meriwayatkan hadal hadis oleh Muslim. Wa kisabihi sairul abwal, dan dikiaskan dengannya dengan bowl itu. Sairul abwal, dan sekalian kok tinggal lagi daripada segala kencing-kencing. Wa amma amru sallallahu alaihi wasallam al-uraniyin, adapun mengarah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan uraniyin. Uraniyin ni ialah satu kabilah dah. Maknanya satu jamaah. Uraniyin itulah nisbah kepada batnimin tamim. Batnin makna perut tu maksudnya lemah wadi. Wadi itu dipanggil batun, perut. Jadi orang daripada Bani Tamim, yuqalu laha urainatun. Adapun hadis Nabi suruh uraniyin bisyurbil abwadil ibil, dengan meminum air kencing unta, fakana litadawi, maka adalah amruhu sallallahu alaihi wasallam itu adalah kerana nak berubah. Jadi hadis ini tak boleh dijadikan dalil bahawasanya air kencing unta tidak najis. Dia najis itu wattadawi bin najisi jaizun inda faqdi tahirin alladhi yaqumu maqamahu. Berubah dengan najis itu harus ketika luput yang suci. Yang boleh berdiri maqamahu, boleh berdiri maksud boleh mengambil tempatnya. Mana berfungsi sebagaimana hok tahir sana. Tu. Jangan kurang daripada tahir. Jangan kurang daripada tahir. Jadi hadis ini makna khusus untuk at-tadawi. Yalah kita tu makna orang yang Mekah beli kecing kucuk, kecing apa nama motor ni. Tu setelah tak ada orang suci baru boleh. Wa amma qaulu sallallahu alaihi wasallam, begitu juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yaj'alillahu shifaa'a ummati fima harrama 'alaiha. Tidak menjadikan oleh Allah Taala akan sifat. Kalau orang nak kritik pula bahasanya hadis ni, ada yang kata gano hadis urani itu kata
Nabi khususkan orang panggil minum air kecil kotor tu ialah najis. Lepas tu Nabi suruh orang ini minum tu. Itu kerana nak tadawi. Jika tak ada hukum suci, bolehlah kita tu orang panggil tadawi bin najisi. Jadi kalau dia nak ketik dia kata lam yaj'al Nabi kata dah dalam hadis yang lain Nabi kata lam yaj'alillahu shifa'a ummati. Allah Ta'ala tidak jadikan kesembuhan umat aku fima harrama 'alaiha. Pada barang yang Allah Ta'ala mengharamkan di atasnya. Di atas orang panggil mana umat dia sana. Itu hadis ni mana hadis ini fahuwa mahmulun. Maka mana hadis ini ditanggung alal khamri, di atas khamar. Maknanya ditanggung di atas khamar. Maksudnya berubat dengan khamar, dengan argo. Itu yang diiktimalkan begitu hadis ni. Sebab kenajisan argo tu dia lebih berat daripada air kecil sana. Wal madyu wa huwa bil muhjamati ma'un abyadu raqiqun yakhruju bila syahwatin qawiyatin. Wal madyu madhi ni najis dia. Wa huwa dia itu al madyu itu bil muhjamati, dibacakan dia tu dengan muhjamah bertitik. Mana dengan zal ada titik, bil muhjamah. Bukan dal tu. Itu murad kata bil muhjamah. Apa dia mazi ni mazi ni apa? Maun abyadu. Air yang berwarna putih raqiqun. Raqiq mana nipis. Yakhruju bila syahwatin, yang terbit ia tanpa syahwat, tak ada berasa syahwat, tak ada berasa. Supaya juga kita kencing ni kita tak kita kencing ni dia macu juga tapi kita tak rasa lazat kencing ni. Cuma kita rasa lega lepas pada kencing. Lepas pada kencing lega lain mana air mani ni terbit mana masuk di tubik tu rasa lazat. Bila syahwatin qawiyatin bermakna ada juga syahwat tapi tidak qawiyah. Tanpa syahwat yang kuat inda tauraniha, ketika bangkitnya syahwat. Ketika bangkit syahwat, mana permulaan tauran, mana permulaan bangkit syahwat tu. Jadi duk tubik belai-belai air tu air mazi. Wal wadiyu ay wadi pula wa bil muhmalah, adal dengan dal. Kok sana wal madyu dengan mu'jamah bertitik. Ini wal wadiyu itu bil muhmalah dihampurkan daripada titik. Bukan wadiyu tapi wadiyu. Ma'un abyadu juga air putih juga, kadirun terus sakinun makna pekat. Itu dia biasa. Sana raqiq. Air mazi ni dia nipis. Cair. Hak ni air ini dia agak likat. Air wadi ni dia agak likat dan pekat. Yakhruju akibal baul, dia keluar mengiringi kencing, lepas daripada kencing. Aw 'inda hamli syai'in thaqilin, ataupun ketika mengangkat barang yang berat. Tambihun ay hada tambihun menambihun liman wafala, ini adalah satu tambih, mana suatu penjagaan untuk menjagakan bagi mereka yang lalai. Ini makna-makna yang oleh terlepas pandan atau dia buat tambihun fi ba'di nusakil matni, pada setengah daripada saline mate. Wa kullu ma yakhruju bil lafzil mudhari'i wa kullu ma yakhruju, tiap-tiap barang yang keluar itu dengan lafaz fi'il mudhari', bil lafzil mudhari'i bi isqati ma'i'in, dengan menggugurkan perkataan ma'i. Jadi tiap-tiap barang yang keluar, kalau gitu bila digugurkan perkataan ma'i, bermakna tak kira ma'i ataupun jamadat mana hok cacai ko ataupun hukum fama nakiratun, dan ma tu ialah nakirah mausufatun yang disifatkan ai kullu syai', tiap-tiap suatu tak kira cahaya ko tak cahaya itu dalil setengah daripada mata salin mata. Faidatun, ini pula ialah satu faedah. Hadhil fadalatu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu faedah, ini fadalah ni benda lebih daripada tubuh badan kita, hingus, air kencing, segala itu dipanggil fadalat. Fadalat minan nabi sallallahu alaihi wasallam tahiratun, ialah suci.
Apa saja fadalah yang terbit daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suci, kama jazama bi al-Baghawi wa ghairuhu, sebagaimana telah menjazamlah dengannya dengan kata tahir sani oleh Baghawi dan juga lain daripada Baghawi dan wasahhahu al-Qadi, yakni Qadi Husain. Qadi Husain mentasihkan apa yang dijazamkan oleh Baghawi dan lain. Wa ghairuhu dan lain daripada Qadi Husain pun juga tasihkan dia. Betul. Wa huwa al-mu'tamadu. Dan ianya kata fadalatu al-fadalatu min Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tahiratun itu adalah qaul yang mu'tamad. Khilafan lima fi syarhi saghir. Bersalah khilafan khilafan mana mukhalifu khilafan aku menyalahi akan sebagai menyalahi bagi pandangan yang di dalam kitab Syarah Saghir wa Tahqiq dan juga tahqiq. Bahasanya al-fadalatu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah minan najasah. Kaul yang utamanya adalah tahir sebagaimana tadi. Cuma dari Syarah Saghir dan juga tahqiq itu makna najis juga. Lianna barakatal Habasyiyata, kerana keberkatan Habasyiyah, ana oleh Habasyah, syaribat yang meminum baulahu sallallahu alaihi wasallam, yang meminum akan panggil kencing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka bersabda Nabi, lan talijan naru batanuki, tidak akan masuk akan api oleh perut maknanya orang panggil tidak akan masuk api sebab masuk air kencing Nabi sana benda lebih daripada Nabi berkat daripada fadalat Nabi sana tak kena orang panggil tak mana tak bertepuk dengan sahahu ad-Darraqutni telah mentasihkan akan dia akan hadal hadis. Mana hadal hadis yang dilihat al-barakat al-Habasyiyah itu oleh Darraqutni. Waqala Abu Ja'far at-Tirmidzi, damun Nabi sallallahu alaihi wasallam tahirun, darah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suci. Lianna Abu Thayyibata atau Thayyibata kerana bahasanya Abu Thayyibah syaribahu meminum akan dia akan daman Nabi. Dia minum darah Nabi. Wa fa'ala mithla dalika Ibnu Zubair, mengerjakan seumpama ma fa'ala Abu Thayyibah sana oleh Ibnu Zubair wahwa gulamun. Ibnu Zubair itu maksud dia ialah budak. Hina a'tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika memberilah akan dia akan Abu Zubair sana bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dama hijamati akan darah berbekamnya. Nabi beri kepada Ibnu Zubair darah bekas, bukan suruh minum. So bukan mana-mana tapi budak ni cerdik lah oleh kerana dia cerdik, maknanya dia faham agama. Dia faham darah Nabi jadi liada fi supaya ditanam akan itu, supaya darah yang diberikan sang itu Nabi suruh Ibnu Zubair dan fasyari ma'ah sekitar akan minum dia minum akan darah bekas Nabi. Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, Nabi marah maka bersabda Nabi baginya, bagi Ibnu Zubair sini, men khalata damu damnya, yang ini hijau, yang dia mikir siapa dia yang mencampuri oleh darahnya dami akan darah aku, lam tamassahun nar, tidak akan menyentuh akan dia oleh api neraka. Masyaallah. Apa lagi? Ialah sudah pastilah bila campur dengan darah Nabi sudah tentulah akidah dia, iman itu terjaga dah. Ini maksudnya begitu. Faidatun ukhra. Faedah yang lain pula, ikhtalafa al-mutaakhiruna fi hasatin takhruju akibal baul. Telah berkhilaf-khilaf oleh ulama-ulama mutaakhirin dalam mazhab kita Imam Syafi'i, itulah selepas daripada Imam Nawawi. Ulama-ulama mutaakhirin datang selepas daripada Imam Nawawi, itu Imam mutaakhirin seperti Ibnu Hajar, Syekh Ramli, Khatib Syabini, Syekhul Islam Zakana, semua itu dia panggil al-mutaakhiruna, berkhilaf pada mereka itu fi hasatin, pada batu yang keluar mengiringi kencing.
fi ba'dil ahyan pada semua ketika. Jadi wa yusamma 'indal 'ammati bil hasbati. Dinamakan di sisi orang awam tu dia panggil hasbah. Batu yang tubik daripada kecil. Kalau zaman kita sekarang, batu kaget ya. Kalau zaman kita lah. Tu jadi dia nama hasbah. Hasbah tu ambil daripada batu sana itulah. Khususnya batu yang keluar selepas daripada kecil. Hal hiya najisatun am mutanajjisatun, adakah dia tu najis atau dia tu ternajis saja, kena najis. Tatuhuru bil wasli, kalau dia tu mutanajjisatun, jadi suci dia dengan basuh. Boleh buat perhiasan, Kalau dia tu najis, basuh tak suci, Najis basuh secara mana pun dia tidak akan jadi suci. Walladhi yazharu fiha, dan bermula hukum yang zahir ai indi. Kalau dia kata azhar, zahir maksudnya di sisi saya. Huk zahir di sisi saya fiha, adanya pada hasbah sana kita sebut. Maka lahu ba'dhum ialah barai berkatakan dia akan masuk oleh semua daripada mereka tu fuqaha. Apa dia? Wa huwa in akhbara tabibun adlum. Jadi dia kena klik kepada tabib Jika memberitakan oleh tabib yang adil, sudah tentu dah dia kena Islam. Kalau orang kafir tidak adil. Apa makna jika menceritakan oleh tabib yang adil bi annaha, dengan bahawasanya al-hasbah tu. Itu nama yang telah dipanggil oleh orang awam. Mun aqidatun, terjadi ia minal baul. Terjadi dia tu daripada kecil, fahya najisatun, maka dia najis. Wa illa, dan jika tidak, bi'an akhbar tabib annahu bi'annaha ghairu munaqidatin minal baul, bahwasanya memberitakan oleh tabib yang kata bukan daripada kejadian air kecil ni, maka dia adalah mutanajjisatun, dia terkena najis. Dia tu tidak najis, dia terkena najis. Tengok itu kena, maksudnya kembali kepada ahli khibrah, orang yang pakar dalam suatu bidang ni. Jadi yang tahu juga, yang tahu menhalusi dalam bab kejadian ini ialah doktor. Illal maniyas kullu ma'i'in yakhruju minas sabilain, itu adalah najis malaikat mani fazahirun min jami'il hayawanan. Fatahirun maka suci. Air mani daripada semua binatang-binatang adalah suci, illal kalba wal khinzira. Malaikat air mani maknanya anjing dan juga babi. Wa far'ah ahadihima, defaru anak bagi satu daripada keduanya. Amma maniyul adami, adapun air mani adami, fadi hadithi Aisyah radhiyallahu anha, bahwa air mani anak adam itu tidak najis. Fadi hadithi Aisyah, maka kerana ada hadis Aisyah radhiyallahu anha, fanajisun la'annahu laisa fanajisun. Amma maniyul adami, amma maniyul adami fali hadithi Aisyah radhiyallahu anha, itu fanajisun. Anha kanat. Jadi mari kita analisa sebenarnya fanajis. Lepas daripada kata Aisyah radhiyallahu anha. Coba. Li'annaha kanat, karena bahawasanya li'annaha kanat. Selepas pada kata radhiyallahu anha, li'annaha kanat, apa tu? Annaha kanat tahuqqul maniyya bi thawbi Rasulillah. Apa jatuh banyak. Masya Allah. Bila dia jadi terbalik duduk bawah. Duduk bawah, fanajis duduk datang. Subhanallah. Annaha kana, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha kana adalah dia tahuku, dia memutis-mutis akan al-maniyah min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia putih
mani, kuti macam kita kuti ni. Daripada pakai Rasulullah SAW yusalli, kemudian Nabi itu semaya fi saubihi sana. Tu. Satu. Thumma yusalli fihi. Lepas pada tu muttafaqun alaih. Ini ini fa najisun data. La'annahu laisa bimaniyin. Untuk mana ibarat ni? Fa najisun la'annahu laisa bimaniyin wala farqa fi taharati maniyin maniyil adami baina maniyil hayy wal mayyit. Untuk mana? Muttafaqun alaih duduk sebelah muka surat ni. Hak ni di mana ni ibarat ni? Fa najisun li'annahu, maka dia najis. Li'annahu laisa bimaniyin, karena dia bukannya mani. Dia apa dia? Wala farqa fi taharati maniyin. Ada ibarat lagi tu sebelum sana. Tak ada, tak apalah, kita teruskanlah. Muttafaqun alaih. Ba. Yang kedua ialah ba. Satu, amma manul adami wa amma manu ghairil adami. Betul tak? Saat itu ada tu mana-mana tu nanti tengok. Wa amma mani ghairil adami. Jadi kata tidak najisnya mani anak Adam hadis Aisyah tak ni. Patut air mani hayawan lain saat itu tidak anak ada. Mu kata tidak najis juga. Fale annahu aslu hayawanin tahirin. Karena bahasanya mani ghairil adam itu ialah asal bagi hayawan tahir. Jadi fa asbaha maniyal adami, maka menyerupailah dia akan mani anak Adam, maknanya kias lah. Dikias kepada kerana apa? Kerana ada wajah syabahnya. Dia tu serupa dengan mani anak Adam. Wa yustahabbu, betul. Kena cek saat ni tu. Bagaimana ni? Fa najisun li'annahu laisa bimani. Wa yustahabbu ghuslul mani kama fil majmu'. Disunatkan membasuh akan air mani sebagaimana yang ada dalam kitab majmu'. Imazal lil akbari sahihati fi, kerana ada beberapa hadis sahih padanya pada kata istihbab ghuslul mani sana. Wa khurujan minal khilaf, dan satu lagi ialah kerana nak keluar daripada khilaf. Khilaf apa dia? Khilaf yang khilaf bagi mereka yang mengatakan air mani itu ialah najis. Ada ulama yang selain daripada mazhab kita tu mana mengatakan air mani itu adalah najis. Maka oleh kerana ada yang mengatakan najis, kita nak ubik daripada khilaf tu, maka sunat kita basuh. Wal baidu al ma'khudhu min hayawanin tahirin. Telur yang diambil daripada binatang yang suci. Binatang yang suci maknanya itik, ayam, walau min ghairi makulin, sekalipun daripada binatang yang tidak, dia tu suci, tidak najis dia tu, tapi orang tak makan dia, tahirun adalah suci. Kalau dia suci. Wa kadal ma'khudhu min maitatin, begitu juga telur yang diambil daripada bangkai, dengan kaidnya in tasallaba, kalau keras dia. Situ. Telur yang diambil daripada bangkai, mana binatang yang tidak disembelih dengan sembelih syar'i, hilang nyawa dia, tidak sembelih syar'i. Kalau telur saat itu kerah, itu maknanya suci dia. Wa barzul qazi, barzul qarzi wa huwa al-baydul ladzi yakhruju minhu dudul qazi. Itu dipanggil barzu. Bazrul qazi ini makna benih, bazrul ini makna benih. Benih qazi itu makna sutera. Maksud dia kepada wa huwa al-baydul ladzi, telur alladzi yakhruju minhu, yang keluar daripadanya, daripada telur sana, yang keluar daripada telur dudul qazi, oleh ulat qazi, ulat sutera. Jadi juga adalah suci. Walau istahalatil baydatu daman, sekalipun berubahlah oleh telur itu jadi darah. Ini
Kalau panggil baik atau alladhi yakhruju minhu dudul qaz fahiya tahiratun, maka dia alama sahhahu di atas pandangan yang telah mentasihkan dia akan masuk An-Nawawi fi tanqihi pada kitab tangkihnya. Huna di sini, pada di sini fi hadal bab ini wa sahhaha fi syuruti salatimin, dan telah mentasih pada syarat-syarat semaya minhu, daripadanya annaha najisatun, minhu telah mentasih pada syarat-syarat semaya minhu annaha bahawasanya kok sana dikhilaf. Jadi annaha najisatun ialah najasah. Jadi telah mentashih oleh Imam Nawawi pada bab syarat-syarat sosmaya. Minhu daripada kitab tangkih dia juga sini. Annaha najisatun. Ialah najis. Najis pula di sini. Itu di masa dia tashih pada bab syarat-syarat sosmaya ni. Daripadanya itu mana adalah mana najisah. Wal aujahu wal aujahnya wal ahsan fil wajhi, apa yang ditasihkan oleh Imam Nawawi pada syarat sosma itu dia tu najis, dan kami kata tak najis. Wal aujahunya yang terlebih cantik pada wajahnya hamlu hada alama idza lam tastahil hayawanan. Tanggunkan ini kata najis itu. Oh, Imam Nawawi kata najis itu tanggung di atas barang yang apabila tidak berubah dia jadi hayawan. Tanggung gitu. Sebab tadi dia kata tahirah, maknanya suci. Wal awalu ala khilafihi, dan yang pertama itu di atas menyalahinya. Hukumul abwalil wal arwati, hukum air kencing dan juga segala tahi-tahi. Wa ghuslu jami'il abwali wal awrafi wajibun, membasuh sekalian baul, maknanya itu majahlah, bukan basuh kencing. Kita basuh lagi tu kecil basuh kencing, basuh berok. Yang dibasuh ialah tempat yang kena air kencing. Kencing mak membasuhlah ke mana dia tidak akan jadi suci. Begitu juga wajibun, hukumnya adalah wajib. Tapi kalau orang tak semayang biasa lah dia waktu terpodu dia kan, tengok mana-mana air tak ada pun tak ada esok kencing patut masuk pulak situ nyanyi nak panggil dia kalau dia tak semayang biasa tu maksudnya ialah kalau dia tak semayang tu dosa dia tak semayang. Tapi kalau lah dia tu makna dia, kalau dia tahu maknanya dia kena basuh, wajib kena basuh walaupun tidak nak semayang sekalipun. Illa baulas sabil ladzi lam yakul ta'ama, malaikat maknanya wajib basuh, dan maknanya tak wajib basuh. Malaikat sahih dia kata wasul jamil awal itu makna wajibun. Malaikat air kencing kadang-kadang basuhnya tak wajib basuh. Air kencing kadang-kadang mana yang tidak makanlah ia kadang-kadang sana at-ta'ama, makanan ala sabilit tadhi, di atas jalan kenyang. Adapun orang tahnik itu tidak atas jalan kenyang. Orang panggil biasa jelang dia je, itu tidak dikirakan makan lah. Fa innahu yatuhuru birashil ma'i alaih, maka bahasanya abwal sabil alladhi lam yakul ta'ama, maka bahasanya jadi suci dia dengan merenjis-renjiskan air di atasnya. Tapi buatlah dulu air itu, besar dulu air, patut pakai renjis saja. Maknanya tak payah basuh. Kalau basuh itu mengalirkan air. Wa qalu wa waslu jami'il abwal wal arwati wajibun. Katanya musannif, membasuh sekalian kencing-kencing dan juga tahi-tahi itu adalah air min makulin, daripada yang dimakan akan dia wa ghairi dan ghair makulin. Maksudnya air kencing ataupun tahi daripada hayawan yang dimakan dan tidak dimakan. Itu daripada tidak dimakan ialah kita manusia. Arada bihi an-najasata al-mutawassitata,
Mendakilah oleh musannif dengannya dengan kata tadi qaulihi sani akan najasah yang bertengah. Manakal bauli seperti air kecil wal ghaiti ai bi dalil dzikri najasata al mukhaffafata. Dengan dalilnya menyebutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan najis mukhaffafah wal mughallazah. Ba'da zalika lepas daripada ni kok Nabi sebutnya najis mukhaffafah, najis mughallazah. Jadi kalau selain daripada najis mukhaffafah dan mughallazah ini bermakna dia adalah mutawassithah. Wa yakfi ghuslu dzalika marratan. Memadai membasuh demikian itu najis al-mutawassithah ni. Marratan sekali basuh saja cukup dah. Limadza li hadisi kerana ada hadis kanatis salatu khamsina adalah semaya itu sebenarnya asal dia ialah 50. Semaya itu mula-mula Nabi terimanya ialah 50 semaya. Wal ghuslu minal janabati wal bauli sab'a marrat. Ni wa asal ni. Asalnya semaya 50 waktu sehari semalam. Wal ghuslu minan janabah. Dia mandi daripada janabah. Wal bauli ni mandi daripada janabah dan basuh kencing. Sab'a marrat. Ni. Sab'a warot mana kena 7 kali. Kena 7 kali. Asal dia dah tu. Wa asal. Sebab semaya saja lah. Asal dia 50 waktu. Ni. Lepas tu yang boleh jadi 5 tu. Baca Isra Mi'raj lah. Ni. Tidak mesti dia pun nak baca tak gapo ni. Baca saja untuk kita ambil info ni, maklumat ni. Tu. Jadi ni wa ghuslu. Jadi Nabi wal baul 7 kali. Mandi daripada janabah, basuh daripada kencing dia kena 7 kali. Asalnya lagu tu. Ni. Patu falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka sentiasalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'alullah hatta ju'ilatis salatu khamsan. Sentiasalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maknanya meminta akan Allah Taala sehingga dijadikan akan semaya itu 5 kali. Wal ghuslu minan janabati marratan. Dia mandi daripada janabah sekali je. Ada dah cukup dah. Jadi kalau asal agak 7 kali. 7 kali. Ni, supaya panggil basuh daripada najis mughallazah. Wa ghuslul bauli marratan. Pun 7 kali juga asal dia. 7 kali tu bila dah suci dah. Baru nama dia sekali. Atau basuh pula ni kali. Ni, tu asal dia begitu. Rawahu Abu Dawud wa lam yudha'ifhu. Dan tidak mendhaiflah oleh Abu Dawud akan dia. Ni, tidak mendhaif tak tahulah sama ada hasan atau sahih ni. Tapi tak apalah. Tapi Abu Daud tidak mendhaifkan dengan dia. Sebab ni mana rutin mana para panggil Imam Tirmizi Abu Daud. Kalau hadis tu hadis dhaif dia akan baca. Hadis tu hadis dhaif. Apatah lagi ini dalam bab dia, dalam bab hukum. Dalam bab hukum mana mimbabil aula lebih-lebih lagi lah dia akan menyatakan mana cukup layak mana dhaif. Jadi kalau tak layak dhaif itu mana doa. Wa amruhu sallallahu alaihi wasallam bisabbi dhanubin ala baulil a'rabi. Dia menyuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mencurah menuaikan akan satu timba. Satu timba tu satu timba air. Air dari timba curah ala baulil a'rabi di atas orang panggil kencing a'rabi. Jadi wazalika fi hukmi ghaslatin wahidatin. Jadi demikian itu ialah pada hukum membasuh yang satu, basuh hanya satu. Nabi suruh mana cucu air atas kecing. Engkau dia kecing dalam masjid tu dia pasir je ni. Latar dia tu ni. Sahabat-sahabat bakat terkekan nak pergi mana. Nabi kata jangan ni. Dia duduk tengah kecing. Mungkin gigi jurukah dia pergi mana ke dia lagi habis hajar ni. Wa huwa hujjatul wujub itu adalah hujjah wajib. Wajib kena basuh. An-najasatu ala qismaini bermula najasah itu di atas 2 kisim. Yang pertama hukmiyatin badal kepada qismaini. Satu najis hukmiyah dan wa ainiyatin. Tambihun ay hadza tambihun ini adalah tambihun munabihun liman wafala. An-najasatu ala qismaini hukmiyatin wa ainiyatin. Fal hukmiyatu kabaulin. Hukmiyah ni
Najis hukumiah ni macam mana? Kabaulin jaffa, seperti air kencing yang kering. Patu walam yudrak lahu sifatun, tidak didapatkan baginya, bagi baul saat itu ada sifat. Bang tak ada, bau kencing ni tak bau hajing, warna pun tak ada, kecapai pun tak ada, maka itu dia panggil najis hukmi. Selama mana tidak dibasuh akan dia, tetap saja dia tu najis. Tak apalah kalau kering sama keringnya, kalau kita tu basuh bestuh dia, jadi mudarat. Yakfi jaryul ma'i 'alaiha, memadai dengan berlalunya oleh air di atasnya, maratan sekali di atas najis hukmi sana. Wal ainiyatu, adapun najis ainin, yajibu izalatu sifatiha, wajib wajib menghilangkan sifatiha, sifat-sifatnya najasah. Apa dia sifat najasah? Min ta'min, rasa, kecapai, walaunin, warna, warihin, bang, illa ma asira zawaluhu, malaikat barang yang asira ataupun asura. Barang yang payuh dah, barang yang payuh oleh hilang akan dia akan ma tu dia sifat dia sendirilah. Min launin, daripada warna, aurihin, sama ada daripada warna tak cekak gonyoh, tak cekak bubuk sabun, tak hilang, ataupun bam. Jadi fala tajibu izalatuhu, tidak kecapai. Tu. Jadi maka tak wajib menghilangkan dia. Bal yatuhuru al-mahdum. Okey, jadi suci dah tempat tu. Kalau warna dan juga bahan. Amma izajtama'a, adapun jika berhimpun keduanya, rih tak hilang, laun tak hilang juga, fatajibu izalatuhuma mutlaqan, maka wajib menghilangkan keduanya, rih dan juga laun sana mutlaqan. Limaza, bila ada gabungan liquwati dalalatihima ala baqa'il ain, kerana kuat dalalah menunjuk keduanya. Bila rih pun masih kekal lagi, ada lagi, warna pun masih ada lagi, itu satu dalalah tunjukkan yang sangat kuat di atas kekalnya ain najis. Kama yadullu ala baqaiha baqa'u ta'min wahdah. Sebagaimana menunjuk di atas kekalnya ain yang najasah oleh kekalnya kecapai sendiriannya. Maksud kalau ta'mu, kalau dia so-so saja pun wajib kena hilangkan juga. Sebab itu dalil yang kuat menunjukkan bahasanya ain najasah itu masih ada lagi. Berbeza dengan lam, berbeza dengan rih. Kalau dia so-so dia rih saja, maka tak payah hilang. Kalau lam saja tak payah hilang. Karena dia tak berapa kuat. Tapi bila bergabung dua itu jadi kuat dah. Wa in asira zawalu, sekalipun susah untuk menghilangkan akal dia, akal tak sana wajib kena hilang. Wa yukhadu min at-ta'lil, dan diambil, yakni wa yufham, difahamilah daripada ta'lil sani, anna mahalla dzalika, bahwasanya tempat demikian itu, demikian kata, kalau masih kekal lagi ada panggil dua gabungnya satu persatunya, itu wajib kena hilang. Kalau salah satu saja daripada lam dan rih itu makna tak wajib hilang. Fima idza baqiya fi mahallin wahidin, pada masalah apabila kekallah keduanya mana lam dengan rih saat itu pada tempat yang satu setepak. Kata wajib kena hilang mana? Kalau dia tu duduk setepak dua-dua tu. Fa in baqiya mutafarriqaini, maka kalaulah kekal rih dan juga lam itu bersalah-salah di tempat yang lain-lain. Warna di tempat satu tempat dan rih pada satu tempat yang lain, itu lam yadurra, tidak jadi mudarat. Maksudnya tak payah hilangkan dia. Qala wala tajibu al-isti'anatu fi zawalil athari bi ghairil ma illa in ta'ayyanat. Ila Allah subhanahu wa ta'ala adamu bis-shawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك العلم خبيثين وإنابة المخبتين والشكر الصابر وطلة الصديقين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله.